Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Kita berjumpa lagi untuk PDPR Pendidikan Kesihatan tahun 3. Okey, untuk tajuk kita ataupun unit kita pada kali ini, kita akan masuk unit yang baru iaitu unit penyakit. Okey, minggu lepas awak dah belajar unit 5 iaitu unit perhubungan. Untuk minggu ini kita akan masuk kepada unit yang baru. Okey, dalam unit penyakit ni, apa tajuk dia? Okey, tajuk dia adalah tiada nyamuk, tiada penyakit. Okey, pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat mengetahui ciri-ciri nyamuk Aedes dan nyamuk tiruk, menjelaskan kitaran hidup nyamuk tiruk dan nyamuk Aedes. Okey. Mari jom kita kenali apa itu nyamuk Aedes dan nyamuk tiruk. Okey, jadi kalau merujuk pada gambar di sebelah kiri ini adalah nyamuk tiruk betina. Okey. Kalau di sebelah kanan ini adalah nyamuk tiruk, nyamuk Aedes betina. Okey, nampak dia lain kan? Dia adalah berlainan. Yang satu ni dia warna hitam, yang satu ni dia warna kekuningan. Okey. Sebab apa dia nyamuk tiruk betina? Sebab apa dia nyamuk Aedes betina? Sebabnya hanya nyamuk betina yang membawa penyakit ataupun yang membawa telur. Okey, bila dia gigit manusia, dia gigit dekat leher ke, dia gigit dekat tangan ke, maka dari situ awak akan dapat penyakit bawaan yang dibawa oleh nyamuk-nyamuk ini. Okey, jadi ini adalah dua jenis nyamuk yang kita perlu kenal untuk pembelajaran pada hari ini. Okey, macam mana pula dengan ciri-ciri nyamuk Aedes? Okey, kalau kita tengok kepada gambar yang ada dekat atas dan di bawah ini, nyamuk Aedes ni dia ada belang berwarna hitam dan putih seluruh badan. Okey, kalau kita tengok dia ada belang putih hitam, putih hitam, putih hitam. Okey. Maknanya kalau awak tengok nyamuk tu, kalau dia belang-belang warna putih, warna hitam, nyamuk Aedes lah tu. Okey. Bila dia aktif, waktu bila dia menggigit, waktu bila dia suka gigit awak. Dia suka gigit orang pada waktu senja ataupun waktu malam. Okey, sebab itulah kalau dekat kampung contohnya, bila dah nak dekat maghrib sikit kan, dalam pukul 6.30, 6.45, pukul 7, adalah nanti yang ibu bapa awak, adik tolong tutup tingkap. Contohnya kan. Okey, jadi sebab apa? Sebab tak nak nyamuk tu masuk dalam rumah dan gigit awak. Okey. Dan nyamuk Aedes ni dia aktif bertelur di kawasan air yang bertakung. Air bertakung contohnya macam mana? Contohnya lopak-lopak air dekat longkang, dekat tayar. Tayar yang tak guna kan, ada air kan. Kemudian pasu. Pasu-pasu yang ada air, air daripada tadahan hujan. Dekat situlah dia suka bertelur. Dan dia juga dapat terbang sehingga 400 meter. Tinggi tu. 400 meter. Kalau awak duduk apartmen kan, dia pun masih boleh terbang lagi. Dia boleh masuk ikut tingkap. Sebab itulah bila kita dah malam ni, bila dah maghrib, kita kena tutup tingkap. Okey, macam mana pula dengan nyamuk tiruk? Okey, nyamuk tiruk ni dia lain sikit daripada nyamuk Aedes. Kalau kita tengok nyamuk Aedes tadi, dia warna hitam. Okey, kalau nyamuk tiruk, tubuh dia halus, kecil je. Dan berwarna kekuningan. Dia warna-warna kuning sikit. Kemudian dia aktif pada waktu senja, malam ataupun dini hari. Dini hari ni macam subuh lah, pagi. 7 pagi ke, 5 pagi, 6 pagi. Waktu tu dia aktif menggigit orang. Okey, kemudian dia kat mana kawasan dia yang aktif? Dia aktif bertelur di kawasan lopak ataupun semak. Kalau semak-semak samun kan ada nyamuk. Kalau awak pergi dekat semak ke, contohnya awak main bola contohnya kan. Tiba-tiba bola tu termasuk dalam semak kan. Kalau awak nak ambil bola tu mestilah ada nyamuk yang gigit kan. Itu kemungkinan nyamuk tiruk lah. Okey, dan nyamuk tiruk ni dia adalah penyebar parasit malaria. Maknanya dia adalah pembawa penyakit malaria. Okey, kemudian seterusnya, penyakit bawaan nyamuk. Penyakit apa yang nyamuk Aedes dan nyamuk tiruk betina ni bawa? Okey, kalau untuk nyamuk Aedes, bila dia gigit kita, bila dia bawa telur dia bawa
penyakit, bila kita kena gigit, kita akan ada demam denggi. Okey, bila kita kena gigit oleh nyamuk betina, kita akan ada demam denggi. Sebab itulah nyamuk ni bahaya sangat. Nyamuk Aedes ni bahaya. Dia boleh menyebabkan kematian kalau tidak dirawat. Okey, kemudian nyamuk tiruk, dia akan menyebabkan demam malaria. Okey, jadi untuk pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran kali ini, kita kenal nyamuk saja dulu. Kita kenal apa penyakit yang dibawa oleh nyamuk. Okey. Kemudian, kita ada kitaran hidup. Macam mana nyamuk Aedes ni hidup? Okey. Kalau kita tengok kepada gambar ni, daripada nyamuk dewasa, nyamuk Aedes yang suka gigit awak tu kan. Kemudian, bila dia dah dewasa, dia akan cari lopak-lopak air, dia akan cari longkang, dia akan cari pasu yang ada lopak air, dia akan bertelur. Dia akan bertelur. Selepas dia bertelur dalam air tu, telur ni dia akan bertukar kepada jentik-jentik. Jentik-jentik yang macam ni kan dalam air. Kalau awak nampak dia jentik-jentik macam ni, itulah jentik-jentik. Selepas berlakunya jentik-jentik, dia akan berubah menjadi kepompong. Kepompong. Okey. Kemudian bila dia dah matang sikit, dia akan terbang dan menjadi nyamuk dewasa balik. Dan kitaran ini akan berlaku sepanjang masa. Okey. Kitaran hidup nyamuk Aedes mengambil masa hanya seminggu. Bermula dari telur hingga menjadi dewasa, hingga menjadi nyamuk dewasa. Maknanya dari telur ni, dia ambil masa seminggu sahaja untuk menjadi nyamuk cepat kan. Okey, jadi sebab itulah kalau awak nampak ada lopak ke dekat rumah, ada pasu-pasu bunga yang ada air yang tidak digunakan, cepat-cepatlah tuang air tersebut, curahkan air tersebut supaya nyamuk tidak membiak. Okey. Jadi untuk tugasan kita pada kali ini. Okey. Untuk kali ini kita kenal nyamuk sahaja dulu, kita kenal penyakit bawaan nyamuk sahaja dulu. Kemudian untuk pembelajaran yang lain, saya akan pergi lebih lanjut berkenaan unit penyakit. Okey, jadi untuk tugasan kali ini senang saja. Lukis dan namakan kitaran hidup seekor nyamuk. Lukis dan namakan kitaran hidup seekor nyamuk. Okey, macam mana nak lukis dia? Okey, macam gambar ni. Macam gambar ni. Okey. Bermula daripada apa? Awak buat kotak, anak panah dan lukis kotak dan isikan apa nama dia ni, anak panah. Lukis balik dan tulis apa dekat bawah ni dan seterusnya dia akan jadi apa. Okey, ni benda ni, perkara ni, tugasan ini awak boleh buat dalam buku tulis awak ataupun saya akan upload sahaja gambar ini ke dalam Google Classroom dan kalau dekat rumah ada printer, boleh print dan tampal dalam buku. Tak perlu lukis, tak perlu tulis. Bagi yang tak ada printer, awak boleh lukis, awak boleh buat dalam tugasan, awak boleh buat dalam buku tulis awak. Bagi yang ada printer, awak boleh print dan tampal sahaja. Okey, jadi setakat itu sahaja kelas kita pada kali ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu yang lain. Okey, sekian, terima kasih. Bye-bye.